الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah himpun kita di hari akhirat nanti di dalam surga Firdaus, sebagaimana Allah himpun kita pada malam ini di dalam taman-taman surga di atas dunia ini, yaitu majlis ilmu, majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita baca kitab kita, terus kita buat mukaddimah surah Al-Mulk ya. Malam ini kita tengok ayat 20 daripada surah Al-Mulk, ayat 20. Habis surah Al-Mulk ni kita tafsir, kita carilah surah-surah pilihan kita, surah Yasin ke apa ke ya. Surah Al-Mulk ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Di situ ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah kata amman hadzal ladzi, Allah tanya kita. Allah tanya macam mana? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Kalau aku nak jatuh azab kepada kamu, boleh tak kamu panggil kawan kamu duduk atas dunia dulu yang kamu bangga sangat dengan dia? Panggil dia tolong apabila aku nak kena azab kepada kamu. Suruh kawan kamu hebat sangat duduk atas dunia yang kamu bangga apabila berkawan dengan dia. Kamu bahasa sombong, bahasa nak pukul orang, panggil dia tolong. Tu Allah cabar kita. Kenapa? Ada manusia, dia ada kabel kuat di atas dunia ni, dia sombong. Padahal bukan dia pun, kawan dia. Dia berkawan dengan orang tu hebat, dia suka-suka nak pukul orang, nak tubuh orang, dia rasa gedebeh. Ada manusia yang macam ni. Allah sebut ni dalam Al-Quran. Kerana manusia apabila berkawan dengan orang yang hebat, selalu jadi sombong. Dan kata berkawan dengan hebat, kawan dengan abang long, tiga lain tu jalan tak lenggang. Tidak kan? Pun jalan lain macam. Kenapa? Oh, ayah dah tiga lain, empat lain boleh berkawan dengan orang macam tu. Kisah nak buat orang saja. Kita pernah jumpa lah. Mami kita pergi ceramah, jauh kita kata tak boleh pergi. Tak apa ustaz, kami pergi ambil ustaz dengan kereta. Saya kata kalau hang nak ambil aku boleh aku pergi. Pergi tuan-tuan naik kereta hebat. Naik kereta hebat,
Ustaz duduk kat sini sekejap, saya nak turun pergi beli rokok. Pula dah. Tak apalah. Yang bawa mana kita pun badan sedu. Badan betul-betul ni. Kita tengok. Dia main beli rokok, nak buka pintu, kawan belakang bom bagi. Tercabut pintu. Saya dah lah sudah. Macam mana pula ni? Apa jadi kan? Dia pegang tuan hak langgak dia tu, dia pegang, dia bagi pa pecah. Saya tengok bahan ni begitu pun sabar. Sudahlah. Yang sudah dia tak sengaja pergi buka pintu macam tu bagi tapi jalan. Dua bersalah lah saya kata. Tak boleh Ustaz, tak boleh biar ni. Dia budak ni saya kenal. Begitu. Dia seluk bawah parking dia tu, dia nak tak tahu dia nak ni apa. Saya kata ni apa ni? Dia nak ambil barang lagi, bawah dia nak pergi bantai ni. Saya kata sudah saya tahu. Orang kata maluah. Dia telefon orang dia pula. Oi, hantar kereta Ustaz. Bayar hantar kereta. Hebat dia. Masuk dalam kereta, saya pun duduk diam. Dia malu dengan saya. Dia kata, Ustaz, ni kira dah buang banyak orang Ustaz. Dah kira buang banyak orang tu. Tu boleh tumbuh orang tu, kira dah buang banyak dah. Dia kerana dia ada pangkat. Saya kata jangan macam tu. Besok orang tu pukul hang balik. Pukul dia akhirat. Bukan kata jahil. Teruk lagi benda tu. Kan di sana dia hisab yang sangat adil. Duk atas dunia Nabi sebut kambing yang ada tanduk, tanduk yang kambing tidak ada tanduk. Akhirat nanti kambing yang ada tanduk Allah tumbuh, yang tak ada tanduk Allah tumbuh, suruh tanduk balik. Tuhan tak takut yang tu. Saya kata apa tak lagi hampir pukul sampai berapa, sampai tubuh, sampai masuk hospital orang tu. Tak boleh, saya kata. Pasal apa tu? Kumpulan yang hebat-hebat. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kita tuan kalau ada kabel-kabel kiri kanan kuat kan, dah mula jadi sombong, tak boleh orang mistik sikit. Oh nak buh selalu. Ni Allah sebut. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min duni rahman. Tuhan Ar-Rahman nak jatuhkan hukum kamu di akhirat nanti bagi kawan kamu yang hebat Tuhan. Bagi suruh dia lepas daripada azab. Boleh ke tak boleh? Allah kata. Nah, itu bukan sifat manusia yang sombong, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tak boleh Allah. Melainkan Tuhan Ar-Rahman dua, ya, yang boleh menyelamatkan kamu di akhirat nanti. Kawan kamu yang begitu hebat pun tak boleh buat apa. Inil kafiruna illa fi ghurur. Tidak segala kafir itu melainkan kena tipu dengan syaitan semata-mata. Orang yang sombong, orang yang takbur ni perangai siapa? Perangai syaitan. Perangai iblis dan syaitan yang sombong tak nak sembah dengan Adam dulu ni. Perangai itukah Allah kata kamu nak jadi masuk ke dalam kalbu kamu, nak jadi sombong? Antara sombongnya bukan tubuh orang, tetapi tak mai sembahyang. Azab bertanuk-tanuk keluar, batal halqum pun tak mari juga sembahyang. Ni antara orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang macam inilah Allah sebut. Dua atas dunia ni sombong sangat sampai tak nak pergi majlis ilmu, sampai tak pergi duk hebat dengan kawan-kawan kamu. Kamu tu telah tipu dengan syaitan. Syaitan tu telah tengah tarik kamu masuk neraka sekali-sekali dengan dia. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Lagi tanya lagi sekali. Allah tanya kita lagi sekali, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Allah kata kalau aku berhenti rezekiku tak bagi kepada kamu, adakah kawan kamu boleh bagi rezeki kepada kamu? Sekali lagi, kita juga rezeki yang kawan kamu pun Allah bagi. Yang kamu duk makan hari-hari itu rezeki Allah. Pasal apa tak datang surau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah duk tanya kita ni. Takut kita lupa. Kalau rezeki banyak pun lupa juga manusia. Rezeki banyak,
Pergilah raya Cina ni seminggu cuti, pergi Bali, pergi Hainan, duit banyak, tak semayang, tak waktu ke mana. Ni ada manusia betul. Allah tegur orang-orang yang macam ballaju bi utuwin wa nufur, tetapi kebanyakan berpanjanganlah mereka itu takbur. Allah bagi tahu siap-siap. Manusia kalau ada kawan-kawannya hebat-hebat, takbur dia. Manusia kalau ada rezeki yang mewah, kaya raya, takbur manusia. Kebanyakan takbur. Maka Allah bagi ingat, inilah Al-Quran, peringatan kepada manusia, buku panduan manusia, suruh manusia diingat. Al-Quran penuh dengan pengajaran, penuh dengan peringatan, penuh dengan pedoman salatan kepada manusia. Manusia ikut Al-Quran, dia akan selamat kerana dia ikut panduan kehidupan manusia. Jauh dengan Al-Quran, jauh dengan majlis ilmu, manusia akan picit banten-banten yang salah, maka keluarlah TV-TV warna macam-macam. Begitulah siapa-siapa yang tidak ikut Al-Quran. Kemudian ayat seterusnya, ayat inilah yang paling kita takut. Apa dia? Apa may yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Masya Allah. Allah kata apa dia? Orang yang sombong tadi, orang yang takbur tadi, orang yang tak nak sujud kepada Allah apabila dia ada kekayaan, apa may yamshi mukibban ala wajhihi, bangun di akhirat nanti mereka ini akan berjalan di padang mahsyar, muka mereka tersembam di tanah, kaki cacat naik ke atas. Begitu keadaan. Kamu jangan lupa Allah kata, itu azab yang aku bagi molo-molo sekali. Apa may yamshi mukibban ala wajhihi wajah, bangun saja di akhirat di padang mahsyar, tiup sangkakala yang kedua manusia hidup balik semua. Apabila hidup balik semua, manusia yang tidak pernah sujud dahi dia, wajah dia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dunia, di akhirat Allah akan sembah muka dia ke atas tanah, berjalan kaki dia ke atas. Begitu keadaan dia macam tu. Maka sahabat, ayat ini Nabi baca kepada sahabat, ya Rasulullah, bolehkah manusia berjalan dengan muka? Muka duduk di bawah tanah, kaki naik ke atas. Biasanya manusia berjalan, kaki di bawah, kepala naik ke atas, muka duduk ke atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, wahai sahabatku yang aku sayang, siapa buat manusia pergi berjalan dengan kaki? Siapa buat manusia boleh berjalan dengan kaki? Tapak jalan bergerak-bergerak. Siapa buat ni? Allah Subhanahu wa taala buat, kata sahabat. Maka Allah itu jugalah boleh bagi manusia berjalan dengan muka di akhirat nanti, kerana hinanya, kerana muka tak pernah sujud kepada Allah di atas dunia dulu. Hari ini Allah sembah dia di padang mahsyar, berjalan kaki naik ke atas, sehinggalah sembah dia masuk ke dalam neraka Jahannam. Allah sembah muka dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni surah Al-Mulk yang kita dah baca, kita tak baca, Allah dah bagi ingatan kepada kita. Nah, yang kita nak baca sekali lagi pun dalam kitab ilmu tasawuf ni pun dia berkaitan dengan syaitan juga. Syaitan itu yang dimuliakan oleh Allah, dia akan attack manusia pada kalbu manusia. Dia tak attack pada mana-mana tempat. Syaitan dia tak takut manusia ni sembahyang banyak. Syaitan tidak takut manusia ni baca Quran banyak. Syaitan tidak takut, dia tidak kisah manusia ni sedekah banyak. Tetapi syaitan takut kepada orang yang berilmu dan membersihkan diri kalbu dia. Ini syaitan paling takut. Kerana dia nak ambil taat, nak ambil alih tak boleh. Dia nak attack, dia nak kacau manusia ada-ada ni pada kalbu. Tiba-tiba kalbu ni dimasuk dengan ilmu, dimasuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia tak boleh nak masuk. Mana bukti? Kejap kita ada bukti dalam kitab ni. Sebut di dalam kitab ni. Ada manusia mari sembahyang, syaitan tak heran dengan hang nak sembahyang, aku turut kehendak hang. Ni dia panggil syaitan. Syaitan ni dia tengok kita lebay, dia goda ikut lebay. Syaitan ni hang ustaz, dia kono ikut ustaz. Kerana dia alim. Dia alim, anak kunci syurga dia pegang dulu. Ini yang kata syaitan takat-takat kita, Ustaz Zaidi, Allah dia penting sekali. Dia tak takut orang yang banyak ibadat. Dia kata, bos, sujud pergi lama sikit, orang tu tengok, kita pun sujud pergi lama, habis pahala. Dia main ke orang riak, main, habis kelihatan. Kerana dia pernah riak dengan adab, kerana murka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerja tu. Ni Allah bagi ingat kepada kita, jangan lupa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mana-mana orang di atas dunia ni tak sembahyang dia, esok muka dia akan sembah di padang mahsyar dan disembah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong. Tempat mulia manusia ni kita kan, tempat mulia manusia di muka. Sebab tu kita haram tampar bini kita. Marah sangat pasal apa tak buat sayur campur belacan, bagi sekali tak muka haram. Tak boleh pukul muka, pukul tempat lain tak apa. Muka tak boleh pukul haram. Anak kita degil sangat, kita pergi pukul muka dia haram. Muka tak boleh pukul, hukum dia haram, dosa. Kenapa? Kerana tempat mulia manusia. Ni tempat ni lah wajib ni kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pukul tempat ni. Ada orang pergi pukul anak, pukul muka bini, pukul muka tumbuk sampai lebak-lebak. Ini tak hati, dia tak mengaji. Dah lah pukul bini tak bagi, pukul muka pula, tak kira pada tempat. Kan? Tak boleh pukul itu. Kalau kita jadi cikgu sekolah pun, jangan pergi tarik pipi dia sampai. Tak boleh kawasan muka, pukul tempat. Hukum dia tak boleh. Nah, begitu. Dia tengok orang perempuan, dia nak make up. Dia make up kat mana? Muka. Ada orang perempuan pergi bedak kat kaki? Bukan tempat boleh atau tempat ni. Muka bukan besar mana pun. Make up sampai 2-3 jam. Mana mulia. Orang cuci kereta, kepala lori siap kan, dia tak siap itu. Satu je muka. Jangan marah orang perempuan lah. Kayak itu dah bagi amaran. Bukan buang perempuan biasa. Kenapa? Mulia, tempat mulia. Ha? Begitu. Baik. Habis kita tengok ayat lain pula. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kata olehmu, qul, kata olehmu wahai Muhammad, huwallazi ansha'akum, yang terlebih mulia makhluk bagi mereka itu yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, makhluk yang paling mulia. Nombor satu, hak Muhammad. Makhluk banyak aku cipta di atas muka bumi ini, wahai Muhammad, beritahu kepada orang Yahudi ini, makhluk yang paling Allah cipta yang paling mulia, yang Allah cipta yang mulia, satunya hang. Apabila hang mulia, umat-umat hang turut mulia habis. Beritahu kepada Yahudi. Yahudi pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi kita ni rahmatan lil alamin. Dia tidak macam nabi-nabi lain. Kita tengok Nabi Musa, Nabi Harun, sebelah-sebelah kampung. Hidup sezaman ada dua nabi dan rasul, Nabi Musa dengan Nabi Harun. Tapi macam mana mereka ni umat dia? Umat kampung umat itu kampung. Sebelah-sebelah sebelah ni ni Zahlab ni umat Nabi Musa. Pada barat ni umat Nabi Harun. Ada kira macam tu je. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ni alam ni, binatang, ternakan, kayu, batu,
Kayu bagi salam pada Nabi, pokok bagi salam pada Nabi, semua kenal Nabi. Rahmatan lil alamin. Ni dah ayat ni, rahmatan lil alamin ni sampai zakat pun nak pergi kepada orang kafir. Oh, bukan macam tu nah. Tak maksud tu politik habis dah cerita dah tu. Allah kata dalam ayat ni, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Wahai Muhammad, makhluk yang aku cinta ni yang paling mulia nombor satu hang, apabila hang umat hang juga turut mulia. Begitu hebat. Bagi tahu Yahudi, makhluk yang aku cinta ni manusia, daripada Adam kepada wujud, daripada tak ada kepada Adam, dan jadi bagi kamu itu pendengaran. Allah bagi kamu ni pendengaran, boleh dengar ustaz ceramah, boleh dengar muzik, ni pendengaran Allah yang bagi dengar. Penglihatan, basar wal basar, Allah bagi ini melihat, kamu boleh tengok keindahan dunia. Kemudian wal afidah, akal pikiran Allah bagi kepada manusia. Pasal apa? Tak fikir tentang ketuhanan. Allah bagi akal kepada manusia, wahai Muhammad, bagi tahu kepada Yahudi ni, Allah bagi akal kepada kamu. Allah tak bagi akal kepada binatang, lembu, kerbau. Kerana manusia akal ada untuk berfikir tentang ketuhanan. Jangan ambil batu sembah kata Tuhan. Kerana kamu akal ada, biar ambil batu, batu bergerak, tak boleh cakap, tak boleh. Kayu kamu ukir-ukir, buat patung, kamu kata Tuhan, dia tak boleh bergerak. Macam mana kamu kata Tuhan? Akal, guna akal. Pasal apa tak guna akal? Apabila manusia tidak guna akal, maka di akhirat nanti dia akan jadi, dia ambil satu tokon, dia pukul kepala dia hancur, jadi balik, pukul balik. Kerana akal itu tak guna. Nanti Isra dan Mi'raj, nanti 14 bulan, 17 bulan masuk Isra dan Mi'raj. Kita cerita dalam perjalanan Nabi Isra tu, perjalanan daripada Mekah nak pergi Baitul Maqdis tu, Nabi jumpa ni geng yang ada tokol besi di tangan masing-masing, duk pukul kepala sendiri, duk hentam kepala sendiri, otak berkecai, jadi balik, pukul balik. Ya Jibril, siapa mereka ini? Inilah Jibril kata, gambaran orang yang di atas dunia dulu, ada otak Allah bagi, ada akal, tapi tak guna, tak fikir, cari Tuhan tak jumpa. Disembah batu, disembah kayu bersepah. Begitu. Ada akal, tak main semayang. Sedangkan dia tahu semayang ni wajib, tak ada akal pukul juga. Ni geng-geng. Kita akan cerita hadis tu panjang. Kemudian qalilan ma tashkurun. Tapi walau bagaimanapun, macam-macam aku bagi nikmat kepada manusia ni, qalilan ma tashkurun, sikit saja yang syukur di atas nikmat aku. Tak syukur, tuan-tuan, ada akal tak? Allah kata, kalau aku maulah, aku boleh bagi jadi lembu, kerbau, orang yang atas semayang. Ada dalam Al-Quran surah Yasin, nanti kita baca. Allah kata, kalau aku maulah geng yang tak semayang, kalau aku maulah, Allah kata, aku bagi jadi kera, bagi jadi babi, masuk dalam hutan. Kerana aku pernah buat dulu kepada Bani Israel. Bani Israel dulu Allah pernah buat manusia jadi kera, loncat masuk hutan. Habis. Ada sebagian ulama kata, tak jadi kera, perangai macam kera, lari masuk hutan juga. Sebab kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah tak buat macam tu, tuan-tuan. Allah tak buat. Kerana Nabi pernah minta kepada Allah, kalau umat-umat aku derhaka kepadamu, janganlah engkau azabkan umat-umat aku seperti mana umat-umat yang terdahulu. Jangan banjir seperti mana Nabi Allah Nuh, jangan kemarau seperti mana Nabi Allah Musa. Allah kata, yes, aku terima. Ya Allah, janganlah bagi umat aku ni bergaduh. Nabi berdoa, Allah kata, no, tak boleh gaduh. Gaduh berdoa kita hari ni, gaduh sama-sama Islam, gaduh sama-sama haji ke masjid pun gaduh. Dengan kata tu, gaduh sama-sama. Ni Allah kata, kalau aku maulah manusia ni, aku boleh buat jadi macam-macam.
Gitu. Kenapa dah? Terlampau sangat kita hari ini. Hari ini terlampau sangat. Nah, ni tengok kes baca Al-Quran tak habis. Masjid kan semua suruh buat kunut nazilah 7 hari, 7 malam. Sembahyang apa pun buat kunut nazilah. Baca Al-Quran pula dah. Macam-macam orang nak benci kepada Islam. Kan? Kita kena tunjuklah. Kan? Kena marah cara-cara mana pun. Paling kurang kita buat kunut nazilah. Kan? Kunut nazilah. Tanda apa dia? Ada juga iman kita kepada Islam. Tuh. Nah, hadis itu. Kemudian ayat seterusnya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ayat ini kena tunggu minggu depan. Apabila Nabi itu terang macam ni, wa yaqulu, kata geng-geng Yahudi ni, baik Muhammad, suruh Tuhan hang buat hari kiamat lila juga. Sibuk macam tu cakap Tuhan hang bagi rezeki, sabar macam tu. Apa akan jadi tengok minggu akan datang. Tu ayat Al-Quran. Yahudi itu yang kata Yahudi. Depan mata Nabi ada sallallahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pun tak mau ikut. Kan? Mukjizat depan mata tak mau ikut. Tu Yahudi yang kata Yahudi tak percaya kita ni kan dengan depan tak percaya kita baca Al-Quran pula dah. Begitu. Itulah Yahudi yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Perangai dia macam itulah sampai hari kiamat. Kenapa dah? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Allah dah tutup pintu mata, pintu hati depan belakang, tak nampak kebenaran dan sesat makin jauh makin. Itu Yahudi.